وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير اللهم آمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali pada pagi ini. Maaf sikit terlewat pada malam ini. Tak bawa info sebenarnya. Tak ada, soalnya kadang-kadang teringat bawa handphone hari yang kita ada kelas tu boleh on dia daripada phone dulu. Terlupa nak bawa tadi. Ala kulli hal, insya-Allah kita sambung perbincangan kita dalam surah Yasin insya-Allah. Kita nak sambung tapi kita nak membaca dulu ayat yang ke 31 kan? saya jadi was-was jadi. Saya tu nak mula ayat 31 insya-Allah. Kita mula dengan ayat 31, ayat 32, 33 Betul tak Asia? insya-Allah. Betul. Itu kan pasal pekik kan? Satu pekik kan kenapa senyap sunyi? Baik. Pada muka surat 442 kita nak baca ayat yang ke 31, ayat yang ke 32 insya-Allah. Baik, Jifa boleh InsyaAllah boleh. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Alam yara kam ahlakna qablahum minal qurun. Annahum ilaihim la yarji'un. Annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Okay, terjemahan. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka umat yang kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat semuanya kepada kami akan dihadapkan. Saja. Saya baca yang saya punya ni, takut lain pada itu. Boleh je. Baik, kita telah melihat pada apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduk negeri itu. Iaitu Allah hanya berikan satu pekikan sahaja yang dilaksanakan oleh Jibril alaihissalam. Dan Allah Azza wa Jalla tak perlu pun menurunkan tentera yang ramai, bahkan satu tentera pun Allah tak perlukan. Tapi Allah Azza wa Jalla menggunakan salah satu daripada makhluk-makhluknya. Maka dikatakan kepada orang-orang yang nanti di akhirat mereka itu tidak mendapat ganjaran sebagaimana yang mereka harapkan ketika di dunia. Mereka harapkan dapat keuntungan, akan tapi yang mereka perolehi adalah kerugian dalam jual beli mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat 30, ya hasratan 'alal ibad. Wahai penyesalan. Kalau terjemah literally-nya ialah wahai penyesalan. Wahai penyesalan. Kenapa nak menunjukkan betapa besarnya penyesalan yang dihadapi oleh sebahagian daripada hamba-hamba alal ibad, hamba-hamba yang tertentu. Kita dah lalu dalam bahasa Arab perkataan al-ibad ini
kan, al-ibad. Kan. Apakah kategorinya? Isim, fi'il, harf, apa tanda yang ada ni? Isim Ustaz. Isim, apa tanda isim dia? Alif lam. Ada alif lam. Baik. Ada beberapa tanda yang lain, ada huruf jar dan juga baris bawah. Bawah. Dan alif lam menunjukkan dia adalah isim apa? Maksud Isim Arifah. isim ma'rifah. Kan. Isim ma'rifah tu maksudnya apa? Sesuatu yang Khusus. khusus. Satu yang khusus, definite. Satu yang telah dimaklumi, yang telah diketahui. Maka hamba-hamba yang nanti akan menyesal, sebenarnya kita semua dah boleh ketahui dah boleh agak dah diri kita ini bagaimana nanti. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sedang kita lakukan di dunia. Kan, maka sebab itu ada orang yang dia tahu je yang dia buat tu salah, yang dia buat tu dosa. Kan, maka dia tahu kalau dia mati ketika itu dia pun bimbang, kan, tempatnya itu dia pun tak adalah kata dia akan masuk syurga, dia pun tahu ada kemungkinan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka penyesalan Allah kata alal ibad, terhadap hamba-hamba yang telah dimaklumi. Maka kita semua maklum tentang diri kita masing-masing. Dan dalam satu kisah, dalam hadis, saya pernah sebutkan bagaimana seorang lelaki yang telah berumur, yang dia telah menghabiskan umurnya untuk bersukaria, menghabiskan umurnya untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Dia mengikut kehendak, keinginan diri dia. Maka banyaklah dosa dan kesalahan yang telah dia lakukan. Di penghujung-hujung usia dia, dia sedari bahawa kalau dia mati dalam keadaan dia begini, memang selamatlah dia. Ya, maka dia kumpulkan anak-anak dia, maka dia memberi wasiat. Dia kata, wahai anak-anak aku, nanti bila aku mati, bakar ayah. Dan bahagikan debu daripada mayat ayah itu kepada dua. Apabila tiba musim angin, maka berangkatlah kamu semua ke gunung, ke tempat yang tinggi, lalu buanglah, tebarkanlah debu ayah yang sebahagian itu. Biarlah debu itu berterbangan, menyentuhi ribuan, puluhan ribu dedaunan yang ada. Kemudian apabila tiba musim tengkujuh, maka berangkatlah kamu ke lautan. Lalu tebarkanlah sebahagian lagi debu ayah di lautan, biarlah ia berenang tersebar ke sana sini. Maka anak-anaknya bertanya, wahai ayah, apa yang engkau nak lakukan ini? Kenapa engkau lakukan yang demikian? Maka dia kata, biarlah aku bertemu mati dalam keadaan yang demikian. Lalu matilah hamba itu. Lalu anak-anak dia pun melakukanlah apa yang telah diwasiatkan. Ditakdirkan Allah Azza wa Jalla, setiap orang yang mati Allah akan buat apa? Allah akan bangkitkan semula. Lalu dikumpullah oleh Allah Azza wa Jalla debu-debu mayat yang telah tersentuh oleh puluhan ribu daun, dikumpulkan beserta dengan debu yang berada di lautan yang telah tersebar jauh. Lalu dihidupkan kembali lelaki tersebut. Dan Allah berkata kepada lelaki tersebut, ya abdi, wahai hambaku, apa yang cuba engkau lakukan? Maka lelaki itu berkata, aku takut untuk bertemu dengan engkau ya Allah. Aku tak tahu macam mana aku nak berdiri di hadapan engkau. Aku tak tahu nak buat muka macam mana di hadapan engkau ya Allah, sebab aku tahu ketika di dunia aku banyak melakukan dosa dan juga kesalahan. Maka setiap orang daripada kita boleh agak kita tahu keadaan diri kita masing-masing. Maka Allah gunakan di sini, ya hasratan 'alal ibad. Wahai kecelakaan, penyesalan terhadap hamba-hamba yang mereka sendiri dah boleh rasa dah, kan, berdasarkan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi. Maka
kita tidak perlu menunggu Allah menghisap kita. Kita dah boleh agak dah berdasarkan apa yang kita lakukan ini, bagaimana nanti pengakhiran kita, dan kita mengharapkan Allah mematikan kita dalam pengakhiran yang baik. Dan kita bukanlah nak bila kita ada rasa buat kebaikan, dan yang perlu kita rasakan adalah adakah Allah akan terima apa yang kita telah lakukan. Bukannya kita nanti rasa nak mendabik dada, aku dah buat ni, aku buat ni, aku punya banyak dah aku buat ni, kan. Bukan untuk kita mendabik dada, akan tetapi untuk kita nak berfikir semula Allah terima tak, lalu kita lebih bersungguh-sungguh untuk menambah bukan amal dan lebih meningkatkan kualiti ibadah kita. Wahai penyesalan, ini nanti yang akan terjadi pada hari kiamat, dan salah satu nama hari kiamat ialah apa? Allah sebutkan pada surah yang ke-19 ayat ke-39 pada muka surat 308. Surah 19 ayat yang ke-39. Muka surat 308 surah Maryam. Saya bacakan saja. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada umat manusia seluruhnya tentang apa? Tentang yaum al-hasrah. Tentang hari penyesalan. Iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara masing-masing. Pada masa mereka yang ingkar di dunia ini berada dalam kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman. Maka salah satu nama hari kiamat ialah hari apa? Yaumal Hasrah. Hari penyesalan. Dan dalam hadis, saya ada bacakan hadis, saya ada sebutkan hadis pada minggu lepas tentang setiap orang yang mati itu dia akan apa? Dia akan menyesal. Dan perkataan itu tak ada digunakan dalam Al-Quran. Perkataan yang digunakan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin yamutu illa nadima." Nadima. Nadima ini dalam terjemahan ia juga dimasukkan dengan penyesalan. Ada. Saya rasa ada dalam Al-Quran Allah gunakan ada fa'asbaha min, ya, alhamdulillah. Saya tengok sebentar. Surah Al-Ma'idah surah yang ke-5 ayat yang ke-31. Surah ke-5 ayat 31. Saya nak melihat satu perkataan pada muka surat 113. Muka surat 113. Maaf, muka surat 112 surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat yang ke-31, hujung sekali. Allah sebutkan auzubillahi minasyaitanirrajim fa asbaha minan nadimin. Perkataan ni nadimin. Kerana itu menjadilah ia dari golongan an-nadimin, orang-orang yang menyesal. Orang-orang yang menyesal. Sini digunakan perkataannya an-nadimin, berasal daripada nadima. Kenapa tak digunakan perkataan hasrah? Sedangkan hasrah juga maksudnya ialah apa? Menyesal. Menyesal juga. Kenapa Allah gunakan pada apa itu? Pada ayat ini nadimin, Allah tak gunakan hasrah. Sedangkan kedua-duanya maksudnya adalah sama. Baik. Dia tak ada Biasanya, yang ada silakan. yang penyesalannya yang teramat-amat besar kan. Sungguh-sungguh dia menyesal, yang ni mungkin ada yang dah beribadah tu, yang beriman tu dia menyesal sikit jugalah, tak banyak sangatlah. Kok tak macam tu tak? Baik, Masya Allah. Masya Allah.
Masya-Allah. Maka an-nadimin, dia betul lebih kurang macam yang Jan kongsikan. An-nadimin adalah bentuk penyesalan yang selalunya digunakan bila ceritanya tentang dunia, ketika dunia hidup lagi dan masih lagi ada peluang untuk nak melakukan sesuatu. Maka dia adalah bentuk penyesalan yang kita sebutkan secara umum. Kalau orang menyesal, perkataannya adalah an-nadimin ataupun nadima. Hasrah adalah satu bentuk penyesalan yang memang dah tak boleh nak buat apa dah. Yang orang kata sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Ini sesal yang kemudian tu. Sesal yang kemudian tidak berguna lagi. Dia sesal yang dah tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak repair, nak betulkan, nak buat apa, dah tak boleh dah. Maka itu digunakan perkataan hasrah. Dan pada ayat yang kita sedang bincang surah Yasin ini, Allah gunakan perkataannya adalah hasrah. Menunjukkan satu bentuk penyesalan yang dah tak boleh nak buat apa. Kerana ketika di dunia, kalau seorang tu dia menyesal bila dia buat dosa dan juga kesalahan, dia boleh tak buat sesuatu selepas pada tu? Boleh tak buat apa? Masih lagi boleh buat. Dia masih lagi boleh bertaubat, boleh beristighfar, boleh solat taubat, dia boleh tambah kebaikan untuk nak cover balik kesalahan yang dia dah buat. Tapi hasrah adalah bentuk penyesalan yang dah memang tak boleh nak buat apa dah. Jadi hasrah adalah bentuk penyesalan yang sangat teruk, yang dah tak boleh lagi nak orang kata apa, no turning back. Dah tak boleh nak buat apa benda dah, nasi dah jadi bubu. Maka ini sebab itu dalam terjemahan letakkan sungguh besar perasaan sesal dan kecewa itu. Baik. Dan bagaimana ataupun kenapa nanti di akhirat manusia itu akan menyesal atas diri mereka sendiri. Kenapa mereka akan menyesal atas diri mereka sendiri? Kita lihat pada surah yang kedua, ayat 168. Ayat 168 pada muka surat 25. Muka surat 25 surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 168. Baik. Macam Fir'aun Ustaz, penyesalan surah Yasin, betul. Macam Fir'aun. Dia penyesalan yang dah tak boleh buat apa dah. Kalau kita dia macam penyesalan siapa? Penyesalan tanggang. Dia tak boleh buat apa dah. Dia dah jadi batu dah. Dia tak boleh nak buat apa. Itulah bentuk penyesalan ni. Sebab kita boleh bayangkan itu bentuk penyesalan yang tak ada harapan dah langsung untuk nak diperbaiki. Kita nak baca surah yang kedua, ayat yang ke-168, muka surat 25, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Cak Ustaz, saya tak jumpa pula. Boleh. Dia 168. Maaf 167. Maaf, sorry. 167. Kapan je 168 ajak suruhan dalam larangan Ustaz. Sorry 167. Kenapa saya tengok nombor 7 yang keluar kat mulut saya 8? Allah, minta maaf. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz baca sampai mana ni? Sampai fanataba. Saya baca lagi sekali. Okey. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار. Terjemahan. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan atas mereka dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Baik. Kita lihat pada potongan kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka. Gunakan perkataannya hasarat. Kenapa? Ini cerita tentang orang-orang yang sudah berada di dalam neraka, cerita di akhirat dan dah masuk ke dalam neraka. Allah tunjukkan balik apa yang dulu mereka buat ketika di dunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bagi mereka itu menyesal. Maka penyesalan kepada penghuni neraka itu adalah salah satu bentuk penyiksaan kepada mereka. Menyesal. Sebab kita kan kalau menyesal buat sesuatu, dia sesuatu yang menyeksa perasaan kan, menyeksa diri kita, dia sesakkan dada. Kita rasa bersalah sangat, rasa tak seronok sangat. So perasaan tu tak best. Dan bayangkan ketika di neraka Allah tuntunkan kepada mereka apa dulu yang mereka buat ketika di dunia, supaya mereka rasa sesal yang teramat sangat, hasarat, penyesalan yang amat besar yang tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah nak boleh buat apa-apa. Nak minta keluar sekejap, nak minta ringan, nak minta bertaubat, nak minta bersedekah, nak minta bersujud, tak ada dah. Hasarat, penyesalan yang dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Maka penyesalan terhadap hamba itu adalah, maaf Allah sebutkan hari akhirat, salah satu namanya adalah hari penyesalan, kerana pada hari itu ramai orang yang akan berkata, wahai betapa menyesalnya aku ni. Kenapa? Kerana Allah akan perlihatkan kepada mereka amal-amal yang telah mereka lakukan ketika di dunia yang mengakibatkan mereka ditimpakan azab oleh Allah Azza wa Jalla, dan penyesalan itu adalah salah satu bentuk penyiksaan kepada seseorang nanti di akhirat. Dan penyiksaan di akhirat seperti kita pernah sebut juga sebelum ini, dia bukan dalam bentuk fizikal sahaja, ia juga diseksa dalam bentuk emosi, dalam bentuk mental, kan? Sebab itu kalau dalam surah Al-Mulk kita baca tentang apa pada awal surah Al-Mulk tu, bila Allah cerita tentang neraka, iza ulku fiha, apa dia? Fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bila mereka nak dibawa ke neraka tu, mereka dengar dulu. Dengar apa? Dengar neraka tu bunyi je macam bunyi orang yang sedang marah. Semua. Bunyi api tu macam bunyi orang yang sedang marah sangat, bunyi ger kan. Kalau macam harimau tengah marah tu bunyi ger ger kan. Ini bunyi marah, bunyi geram. Kenapa? Itu penyiksaan berbentuk apa? Emosi, mental yang diberikan kepada mereka. Baik. Maka penyesalan ini yang kita nak beri perhatian. Kerana pepatah kita menyebutkan suruh menyesal di mana? Menyesal dulu kan, bukan menyesal kemudian. Menyesal kemudian dah tidak berguna. Dia suruh menyesal dahulu. Maka sebab itu ketika mana seorang itu masih lagi hidup, penyesalan itu dibawa dengan bentuk apa? Dibawa dengan bentuk taubat.
dibawa dengan bentuk istighfar. Sebab itu dalam Quran Allah menyuruh kita untuk memperbanyakkan istighfar. So Allah tak nak nanti kita menyesal. Sebab itu pada setiap malam Allah turun ke langit ke dunia. Apa yang Allah offer? Keampunan. Allah offer keampunan kepada orang yang nak memohon keampunan kepada dia. Supaya nanti di akhirat dia tak menyesal. Kerana akhirat dia adalah yaumal hasrah, hari yang orang akan menyesal. Dan semua orang yang menyesal itu adalah satu je perkara, sebab dia tak bertindak awal. Dia tak bertindak awal, sebab tu dia menyesal. Kalau dia bertindak awal maka dia tidak akan menyesal. Maka penyesalan ke atas hamba ini yang kita nak ambil peringatannya untuk diri kita. Kerana kita tahu bagaimana diri kita bersendirian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang lain yang tahu. Hatta kalau kita ada anak, kita ada pasangan sekalipun, ada perkara yang pasangan kita tak tahu apa yang kita buat. Yang tahu hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla sahaja. Maka Allah offer, sebab itu yang paling terbaik untuk mohon keampunan bila sepertiga malam, waktu yang tak ada orang lain, kita dengan Allah. Sebagaimana kita melakukan dosa dan kesalahan itu sorok-sorok kita dan Allah saja yang tahu, maka begitu juga dengan istighfar kita kepada Allah, penyesalan kita kepada Allah, kita buat hanya kita dengan Allah sahaja yang tahu. Allah nak suruh kita menyesal sekarang kerana kita akan berhadapan dengan hari yang namanya hari penyesalan, yang hari itu setiap orang dia akan tahu dah apa yang dia buat kat dunia, dia tahu dah nasibnya nanti ketika di akhirat. Baik. Ayat yang ke-31. Allah mulakan dengan bertanya, alam yarau, tidakkah mereka mengetahui? Ini siapa yang masuk dalam kelas bahasa Arab, kita dah baru saja habis tentang istifham, tentang kata tanya, kan, tentang kata tanya. Dan pertanyaan adalah antara bentuk yang Allah gunakan dalam Al-Quran, dan sudah tentu Allah bertanya bukan kerana nakkan jawapan ataupun kerana tak tahu ataupun kerana nakkan kepastian, bukan. Allah bertanya mesti ada sebab dia. Dan di sini Allah bertanya, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Di sini Allah bertanya tapi bukan Allah nakkan jawapan. Allah nak apa di sini dengan pertanyaan ini? Tak, kita berfikir. Allah nakkan mereka ini berfikir dan melihat semula. Mereka ini dalam ayat ini balik kepada siapa? Untuk konteks ayat ni. Orang-orang kita lah Ustaz, orang Islam. Oh, Islam kita. Baik. Ada yang lain? Sudah tentu kena balik kepada kita, kan? Kalau kita tunjuk ke orang lain memang tak kena lah. Dia memang kena balik pada kita. Cantik. Lain? Orang-orang yang diberi peringatan. Orang-orang yang diberi peringatan. Baik, orang-orang yang ayat ini ditujukan kepada mereka. Baik. Penduduk Ada yang lain? Qaryah tu tak? Penduduk Qaryah tu. Penduduk Qaryah, penduduk bandar itu. Betul tak? Baik. Ada yang lain? Pendapat lain? Kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Yang keempat adalah kepada semua manusia. InsyaAllah. Ada lain? Yang kelima? Haji Asia. Ada? Haji Asia. Hai, empat dah cantik. Semua ini betul. Semua ini adalah betul. Baik. Yang sedapnya kita. Yang sedapnya kita. Allah sebutkan tidakkah mereka mengetahui. Kalau kita lihat pada konteks ayat ini ialah pertama dia sedang cerita tentang penduduk bandar, kan? Maka Allah bertanya kepada kita tentang penduduk bandar itu. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka itu penduduk bandar itu tersebut. Dan itu mereka kena melihat umat yang datang sebelum mereka. Satu lagi ialah cerita tentang penduduk bandar ini ditujukan kepada siapa? Pada awal sebelum mula cerita ni ditujukan kepada siapa? Orang Quraisy. Ditujukan kepada Quraisy.
kan ditujukan kepada Quraisy Mekah. Ditujukan kepada Quraisy Mekah. Dan selepas daripada itu, ia ditujukan kepada manusia secara keseluruhannya, ditujukan kepada orang yang mengambil peringatan. Maka Allah katakan, kalau kita lihat pada Quraisy contohnya, Nabi pada Quraisy, sebab lebih dekat dengan kita lah kan. Tidakkah mereka mengetahui, itulah tidakkah Quraisy itu mengetahui berapa banyak umat-umat yang telah dibinasakan sebelum daripada mereka. Penduduk bandar ini telah ada umat yang datang sebelum mereka, dan mereka juga telah diutuskan Rasul kepada mereka, cuma tidak diberitahu. Nabi itu nabi apa, ataupun umat itu umat apa, kita tak tahu kan, sebab nama penduduk bandar ataupun Allah tak beritahu siapa kan, hanya kita dapati daripada tafsir sahaja kan. Itu pun ada beberapa pendapat. Baik, maka Allah letakkan secara umum untuk setiap daripada kita melihat umat-umat yang telah datang sebelum daripada kita. Dan Quraisy, cerita ini Allah bawakan kepada Quraisy. Allah nak suruh Quraisy tengok umat-umat yang telah datang sebelum daripada mereka. Quraisy itu berada di mana? Di Mekah. Di Mekah secara umumnya lah, kalau kita ada pernah tahu, ada tak apa-apa kesan umat terdahulu yang ada di sana? Itulah yang dihancurkan tu, yang apa tu, yang Al-Fat itu masa. Kau ada siapa pergi umrah, ada pergi ziarah-ziarah mana-mana ke kan? Ada ke? Umat-umat terdahulu punya kesan yang berada di Mekah ataupun di Saudi secara umumnya. Di Saudi secara umumnya. Cuba Ada Ustaz di tentera bergajah Yaman tu, yang dihancurkan tentera bergajah tu di Mekah kan. Betul? Tu Kita ada sebelum tentera bergajah. di Yaman pun ada Ustaz, apa namanya Ustaz kat Yaman tu? Ustaz tahulah, saya tak tahu tapi ingat macam ada kat Yaman lah. Yaman. Apa nama tu? Dan Nabi pun tak berapa suka tempat tu, nak pergi ziarah ke kat Sodom Yaman lah tu, tu. penduduk Sodom tak? Di Yaman Adalah ada banyak di Yaman di mana? Di Yaman ada beberapa. Banyak tempat. Ada di Ma'rib, itu tempat Ratu Balqis kan, penduduk Sabak. Ada Madain Saleh Ustaz. Madain Saleh. Dan dekat Taif tu, kalau kita lalu kat Taif tu, dia ada satu bangunan tapi dia macam tak cantik lah, tapi katanya itu adalah tempat di mana Rasulullah letak tangan dia berdarah-darah lepas dia kena dibaling oleh orang Taif. Itu zaman okey. zaman Quraisy lah Ustaz. Ini sebelum Quraisy. Ni sebelum Quraisy cikgu. Yelah Ustaz Itu- tanya, pernah tak kita pergi ke Mekah dan pergi mana-mana tempat yang sebelumnya? Yelah, maknanya Madain Saleh je lah Ustaz. Kalau Madain Saleh. sebelum Madain Saleh tu. Untuk di Taif nanti untuk bahagian kita, umat yang telah dibinasakan Sebelum kita. tu. Ya. Sebelum kita. Tapi Ustaz, di Taif tu, kalau kita naik kabel, kita boleh nampak di bawah tu laluan yang berbukit-bukit tu, orang Pakistan, dia every year datang, dia letak batu-batu Ustaz untuk menjadi track untuk jalan. Baik betul dia orang. Kita untuk naik kabel. Untuk track ke mana? Naik ke atas? Laluan-laluan tu. Oh, okey. Dia pun tak ada kerja, dia pun buatlah benda tu. Tapi kiranya rajin lah. Kita ni mewah sangat lah. Pergi pasar buah aja. Apa cikgu? Dia tak Macam gambar saya tu. tak Kita digalakkan gini akan sangat bekal. pergi tempat-tempat tu. Kalau tak boleh menangis, tak boleh pergi. Ada hadisnya kan Ustaz? Ya, ada. Antara memang dia menjadi trend yang baru untuk kita kan, sebab sekarang macam tempat dah ada di Mekah kan, antara di Taif tu dah ada
kabel car dan dia dah ada apa macam apa tempat untuk tengok view yang duduk atas tu bergoda jalan tu kan. Macam kat Switzerland tu. Menarik tu. Tapi dia dah jadi macam apa? Pelancongan lah, satu bentuk pelancongan lah yang begitu. Bimbang nanti ke depan dia akan lebih lagi begitulah. Lebih lagi begitu. Baik, ala kulli hal. Antara yang pernah berlaku sebelum itu, sebelum daripada Quraisy, ada Madain Saleh. Ini antara yang besar yang mereka boleh nampak kesannya hingga hari yang mereka berada itu. Dan juga tentera bergajah, mereka melihat kepada apa? Mereka melihat kepada Kaabah yang masih lagi utuh. Dan kaum yang datang untuk menyerang itu telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan yang mungkin yang di Yaman itu juga asalnya dia adalah daripada tentera bergajah, sebab tentera bergajah itu datangnya daripada Yaman. Maka Allah peringatkan, kalau kita ambil contoh Madain Saleh, Allah peringatkan kepada Quraisy di Mekah tentang umat yang telah datang sebelum daripada mereka. Yang mana mereka tak mampu pun nak buat macam mana yang kaum Samud ataupun kaum Nabi Saleh itu boleh buat. Betul tak? Kita pergi tengok bangunan dia, betapa dia pahat bukit itu menjadi rumah. Dan pahat bukit dia bukan satu perkara yang mudah. Pertama kemahiran, yang kedua tenaga. Maka kita tahu fizikal mereka mestilah besar, sebab memang kalau masuk dalam tu memang bumbunya itu sangatlah tinggi, tak berapa kali ganda kita kan nak menyampai ke atas tu kan. Betul. Sangat tinggi. Dan yang anehnya Ustaz, tempat tu berbukit tapi dia tak ada tumbuh-tumbuhan tu. Saya pun heran. Lepas tu sepanjang yang kami lalu tu ada railway. Kereta api, dan kereta api itu katanya dari Turki dan kerajaan Turki zaman dulu buat untuk orang-orang dia pergi Hajj. That means dia orang yang buat melalui itu. And then saya kata ya Allah, masya-Allah, kayanya dia sebab dia nak memudahkan orang-orang dia, orang negara Turki itu untuk pergi mengerjakan Hajj. So adalah train tu, and then no plants at all, and then it's so desert. No, saya tu macam mana dia orang hidup dalam besar sangat. Tempat letak pinggan mangkuk dia pun tinggi tak sampai. InsyaAllah. Dan itu kalau kita rasa tentang tempat itu tak ada langsung tumbuhan kering kontang, itu pada zaman kita lah yang kita dah lihat. Pada zaman dulu mungkin bukan begitu keadaannya kan. Mungkin dia hijau kan, mungkin dia adalah hijau sebab Nabi SAW sebutkan tentang apa, kan ada baru-baru ni kan gambar di Mekah dah mula ada kawasan yang mula hijau kan, dah mula menghijau. Dan begitulah tanah Arab dulu, bukan Saudi je, tanah Arab, semenanjung Arab dulu adalah hijau secara keseluruhannya, semua hijau, subur tanahnya. Tanah itu subur. Sebab itu kan kita ada kaum yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang bila mereka nampak awan yang datang, dia kata ini awan yang bawa hujan. Kenapa mereka berharap kepada hujan? Kerana sumber ataupun kegiatan ekonomi utama mereka adalah pertanian. So, maksudnya kawasan ini adalah kawasan yang hijau. Dan semenanjung Arab dulu adalah hijau sepenuhnya. Dan negara-negara barat dulu dia adalah kawasan yang padang pasir, adalah kawasan yang kering kontang. Dan kitaran bumi telah bermula. Kita tahu bahawa kita ada berapa secara umumnya lah kan. Kita tahu kita dalam dunia kita ada berapa musim? 4. Kita ada 4 musim. Ya, lepas musim bunga, musim luruh, musim panas, musim sejuk. Dan kitaran itu memang akan berpusing tak? Akan berpusing. Itulah kitaran cuaca kita dalam setahun. Dan bumi dia ada satu lagi kitaran yang lebih besar. Itulah kitaran geografi.
kitaran geografi yang telah merubah tempat yang dulunya hijau jadi kering kontang, tempat yang kering kontang dia jadi hijau, dan kitaran itu telah bermula beberapa puluh tahun. Ketika saya di Yaman dulu, kan saya belajar di universiti yang syekhnya itu atau pengasasnya itu dia terkenal dengan sains Al-Quran. Jadi antara kajian yang dibuat ialah ada pengkaji daripada barat datang ke Yaman untuk mengkaji garam yang ada di atas bukit-bukit di Yaman. Mereka nak melihat garam tu datang daripada laut yang mana. Dan diorang perlukan tempat yang tak ada orang pergi, sebab kalau dah ada orang pergi maka akan ganggulah kan dekat situ punya cuaca pengudaraan, so dia akan terganggu. Jadi nak pergi tempat yang tak ada orang lagi pernah pergi ke tempat tu. Dan di Yaman memang banyak tempat yang belum dieksplor sebab dia besar dan orang dia memang bukanlah orang yang macam kita pembangunan ni berjaya. So banyak tempat luar kawasan kampung tu yang belum lagi dieksplor, dan mereka jumpa dengan satu bukit gua yang orang tak pernah pergi dekat situ. Dia kaji ambil garam dan mereka melihat garam ini datang daripada, saya tak ingat daripada belah mana, tetapi bukan daripada tempat asal dia. Contoh angin yang bertiup ke Yaman contohnya datang daripada barat, contohnya. Tapi sekarang angin yang datang itu datangnya daripada arah timur. Maka dia membawa air laut, garam daripada laut yang berada pada bahagian timur, dan dia kata kalau ini telah terjadi bermakna bumi telah memulakan pusingan dia yang terakhir itulah, yang mana itu kajian orang barat. Tapi dalam hadis Nabi SAW sebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, la taqumus saah, tidak akan terjadinya hari kiamat hatta ta'udu, sehingga jazirah Arab, semenanjung Arab kembali menjadi basatina wa anhara, ataupun murujan wa anhara, kembali menjadi kebun-kebun, kembali menjadi hijau, wa anhara, dan penuh dengan sungai-sungai. Maka tanah Arab akan, Nabi kata ta'ud, kembali. Bukan Nabi kata sehinggalah bumi Arab menjadi, bukan menjadi, Nabi kata ta'ud, dia kembali. Maksudnya dulu dia macam tu, kemudian dia berubah, nanti dia akan kembali balik macam tu. Maka bumi Arab asalnya adalah hijau, kemudian Allah takdirkan angin yang datang membawa pasir menutup kebanyakan tempat, dan itu memang telah terjadi kan. Bila orang buat kajian-kajian, adanya perkampungan yang telah tertimbus dengan pasir yang ditiup, betul tak? Dan kajian pun menunjukkan Jakarta setiap tahun makin tenggelam beberapa meter Jakarta setiap tahun. So angin datang menenggelamkan bandar-bandar, tumbuh-tumbuhan, menjadikan dia kawasan yang kering kontang. Maka Nabi kata dia akan balik nanti kembali kepada hijau balik. Dan itulah antara tanda-tanda besar hari kiamat. Maka zaman kita mungkin kita rasa Madain Soleh itu dia kering kontang, kita buat macam mana dulu dia orang. Tapi pada zaman mereka ketika itu mungkin kawasan itu hijau sepenuhnya. Wallahu alam, kita tak tahu. Maka Allah suruh lihat kepada Quraisy Mekah, lihatlah kepada Madain Soleh. Apa yang ada pada Madain Soleh? Sebentar, kita lihat pada surah, Allah sebutkan pada surah 40 ayat 82. Kita ambil surah 40 ayat 82. Ada beberapa ayat, kita ambil surah 40 ayat 82. Surah 40 ayat 21 pun ada, tapi kita ambil ayat yang ke-82 di penghujung surah Ghafir pada muka surat 476. Muka surat 476. Allah berfirman, surah 41 ayat ke-82 muka surat 476. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض كانوا أقصر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يعصبون. Terjemahan. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi lalu mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak daripada mereka dan lebih hebat kekuatannya dan peninggalan peradabannya di bumi. Maka tidak dapat menolong mereka apa mereka usahakan. Baik. Kita lihat Allah sebutkan pada ayat ni kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa atharan fil ard. Kata orang-orang itu lebih ramai dari mereka dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga dan tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Maka Allah sebutkan orang-orang yang terdahulu mereka itu orang yang apa? Orang yang fizikalnya lebih kuat. Dari sudut tenaganya itu lebih kuat, mereka lebih ramai dan usaha pembangunan itu lebih hebat. Kalau kita cerita tentang pembangunan kita sekarang ni hebat dengan bangunan macam-macam, maka Allah kata usaha pembangunan orang terdahulu jauh lebih hebat. Hingga kita pun sampai hari ni pun tak boleh nak fikir macam mana dia orang boleh buat bangunan dia orang macam tu. Kalau kita lihat pada Madain Saleh, macam dia boleh buat macam tu. Dengan ukiran sebesar itu yang memang tak boleh kesilapan yang berlaku kan, dan dia ukir pula bukannya ukir yang kosong dengan penuh ukiran-ukiran. Dan ada batu-batu yang diangkat daripada tempat yang jauh. Contohnya pembinaan piramid. Tak dan fikir kita macam mana dia orang boleh buat macam tu dulu. Macam mana orang-orang yang terdahulu boleh buat apa? Kalau kita sekarang ada marmar, dia orang dulu awal dulu ada marmar yang kilatnya tu macam air. Maka kekayaan mereka Allah sebutkan adalah jauh lebih kaya daripada kita. Betul, kalau kita fikir orang dulu punya kaya macam tak ada. Orang tengok kalau orang jumpa dalam piramid tu kan, patung-patung daripada emas. Tak boleh fikir satu patung tu entah berapa kilo dia punya berat, semua daripada emas. Solid, bukan emas Korea kan, emas betul. Dan penuh dengan satu kawasan tu dengan patung-patung buat daripada emas. Kat belah lain dengan pinggan mangkuk perkakas buat daripada emas. Tempat lain hanya perhiasan-perhiasan barang kemas sahaja. Kekayaan mereka jauh lebih banyak daripada kita. Akan tapi apa yang terjadi kepada mereka? Ahlakna. Allah sebutkan pada surah Yasin ini, Allah telah menghapuskan mereka. Allah telah membinasakan mereka walaupun mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Maka Allah peringatkan kepada Quraisy Mekah yang mana ketika itu mereka ada kuasa, mereka ada kekayaan yang tidak diperolehi oleh Nabi SAW. Nabi ketika di Mekah tak ada kuasa, harta pun tak sebanyak pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu. Maka Allah peringatkan balik umat yang terdahulu, kuasa dan harta mereka itu tidak menghalang Allah daripada membinasakan mereka. Maka itu Allah bertanya, tidakkah mereka melihat berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Allah sebutkan kurun kan, bahasa kita guna kurun jugalah kan.
bahasa kita guna kurun. Digunakan ni untuk dimasukkan sebagai apa? Umat-umat. Betapa ramai umat yang telah telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mereka itu jauh lebih hebat daripada kita, jauh lebih kaya, jauh lebih kuat daripada kita, tetapi apabila sampai azab Allah, siksaan Allah, maka tak ada satu pun yang dapat menghalang. Annahum ilaihim la yarji'un, umat-umat yang telah binasa itu tidak kembali lagi kepada mereka. Maksudnya tak balik kepada ahli keluarga mereka, semua mati. Sama ada kaya ataupun miskin, kalau dah pergi, memang pergi. Terus tak ada lagi dah peluang nak balik dengan ahli keluarga. Kenapa Allah sebutkan annahum ilaihim la yarji'un? Umat-umat yang telah binasa tu tidak kembali lagi kepada mereka. Kenapa Allah sebutkan tentang itu? Kerana orang-orang Arab dulu, mereka suka berbangga dengan apa? Suka berbangga dengan keturunan mereka. Kata ayah aku dulu dia ni macam ni, ayah aku dulu, datuk aku dulu, moyang aku dulu, dia macam ni. Dia berbangga dengan dia punya keturunan. Dan itu juga Allah peringatkan bila Allah cerita tentang haji. Bila dah selesai buat haji, antara perkara yang Allah sebutkanlah dalam Quran, yang orang Arab dulu suka buat adalah apa? Dia orang suka duduk bercerita tentang dia punya kehebatan keturunan dia orang dulu. Itu yang mereka suka untuk lakukan. Maka Allah kata hebat mana pun mereka itu, ke mana mereka tak dapat balik pun kembali kepada kamu untuk nak tolong ke, untuk nak backup ke, untuk nak buat apa-apalah. Tak boleh dah. Sekuat mana pun mereka, sepandai mana, maka mereka semua telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan tak akan kembali kepada ahli keluarga mereka. Ya, Silakan Haji Zanal. Di Madan Saleh itu ke mereka dalam rumah our tour guys. maaf saya nak tanya dua perkara. Silakan Haji Zanal. Jadi apa? Madain Soleh tu nama bandar ke nama apa? Madain Saleh adalah nama satu perkampungan. Madain dia jamak kepada Madinah. Dia ni apa ni, adakah dia ni bukit yang ditebuk, dipahat yang orang masih duduk sekarang? Dia bukit yang ditebuk, yang dipahat, yang dijadikan rumah. Sekarang masih ada penghuninya. Wallahu a'lam, dia dah jadi kawasan pelancongan. Dia dah jadi Tak ada Ustaz. Masa kita orang pergi tu tak ada Ustaz. Ya. Sebab dia dah jadi kawasan pelancongan, so tak boleh nak duduklah kawasan tu lah. Pasir dia sangat ganjil Ustaz. Pasir dia pun ganjil. Ustaz, ada satu tempat yang tebuk-tebuk batu, orang masih duduk. Okey, Masya Allah. Tempat tu di Oman Ustaz, di Oman. Satu bukit, saya pergi ke Oman. Pelancong bawa ke sana tu, tapi van boleh masuk sekerat aja lah, tak kena jalan kaki masuk. Kita pergi kat bukit-bukit dia. Ada dengan saliran, ada dengan pokok kurma. Oh, okey, Masya Allah. Tapi kita tak boleh masuk. Ada masih ada di Oman. Masya Allah, Masya Allah. Itu pengalaman lah tu. Mungkin pendalaman, Masya Allah. Tapi Ustaz, di Madain Saleh sekarang dia orang buat tempat buat rock music semua, dah jadi kawasan pelancongan. Jadi Kan Nabi kata jangan melawat tempat-tempat yang dilaknat Allah kan. Tapi sekarang dah jadi tempat orang buat rock music, macam-macam kat situ. Madain Saleh. Ya, secara umumnya tempat-tempat yang apa, umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah SWT, Nabi larang untuk kita melawatnya, kecuali seperti Haji Nur sebutkan tadi, ada dalam hadis, kecuali kita berada dalam keadaan menangis. Kecuali kita menangis.
So kalau kita pergi kat situ dan kita boleh menangis, maka bolehlah pergi tempat-tempat itulah untuk nak tengok. Tapi kalau pergi situ tak boleh nak menangis, bukan menangis buat-buat, menangis yang betul-betul lah, maka dilarang untuk pergi dilarang pergi ke situ. Tapi dia bukanlah larangan yang, ada sebagai ulama yang kata ini bukanlah larangan yang mengharamkan, akan tetapi siapa yang nak pergi ke situ bukanlah tujuan untuk nak bersukaria kan. Siapa yang pergi situ pun tujuannya untuk mengambil iktibar, pelajaran lah, Dia kena peringatan. cepat-cepat kan ya Ustaz? Nabi buat cepat-cepat kan? Nabi cepat-cepat. Nabi memang tak adalah pergi ke kawasan tu ziarah-ziarah. Nabi memang akan lalu dengan cepat, berjalan dengan cepat. Kalau lalu kawasan-kawasan yang pernah diazab ataupun kaum yang telah diazab oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi memang tak nak ada. bergambar. Kawasan, kalau kita lah kan lalu kawasan yang orang kata ni kawasan keras, kita nak tak lalu slow kat situ? Tak ada lah kan. Kita akan lalu laju. Kalau boleh elak lalu, kita memang tak lalu. Dan Nabi itulah, boleh tak, kalau boleh Nabi tak nak lalu, tapi kalau terpaksa lalu, Nabi akan lalu dengan keadaan yang laju. Nabi memang tak adalah singgah berjalan-jalan di situ. Baik. Maka Allah sebut Ustaz, alam. Ya, Ustaz, saya. sebelum tu Ustaz, ada dari segi terjemahan dia ada beza saya. ke bila kata alam yarau, terjemahan dia tidakkah mereka mengetahui, sedangkan kita tahu yarau tu melihat. Dan dalam terjemahan ayat 71 surah Yasin, awalam yarau dipanggil dan tidakkah mereka melihat. Kat sini saya cek Quran, this one dia pakai mengetahui. Beza ke Ustaz? Baik. Dalam pada soalan ditanya oleh Jawa, saya sedang menggariskan perkataan yarau. Baik, soalan yang sangat baik. Perkataan digunakan adalah yarau. Yarau maksud ini lihat, tetapi terjemahan letakkan tidakkah mereka mengetahui, kan? Baik, memberitahu kepada kita bahawa Allah suruh, kalau kata takkah kamu lihat, memang kita tak lihatlah, kita personally memang tak tengoklah kan. Dan tak semua kita pun dapat tengok, berpeluang untuk dapat tengok kan? Tapi yang Allah inginkan daripada kita adalah membayangkan sesuatu itu berlaku dan kemudian mengambil pelajaran daripada perkara tersebut. Kita mengetahui sesuatu itu lebih kurang macam kita melihat sesuatu itu. Kita tahu tentang satu benda, dia umpama kita telah melihat sesuatu itu. Maka sebab itu kalau saya sebut tentang syurga, apa perasaan kita? Kita akan, ada tak kita akan semacam sejuk, kita terbayang sungai sejuk hijau. Boleh ternampak benda tu. Bila kita sebut tentang neraka, maka kita seolah macam boleh membayangkan dia adalah api yang panas. Maka kita pernah masuk syurga ke? Tak pernah. Pernah masuk neraka? Walaiyazubillah, tak nak masuklah. Tapi mengetahui tentang sesuatu umpama kita sedang melihat sesuatu itu kerana Allah berikan kepada kita akal ini sangat-sangat magic. Dia boleh membayangkan sesuatu yang tak ada di depan mata. Dan sekarang ini teknologi yang telah Allah mudahkan untuk kita boleh melihat semua kesan-kesan umat terdahulu tanpa kita pergi ke sana. Dan itu lebih baiklah daripada kita spend duit untuk pergi ke sana kan, sebab Nabi larang. So sekarang tak payah pergi, boleh saja Google tentang perkara itu dan boleh tengok. Kita boleh tengok. Dan Allah suruh tengok semua-semua ni lah. Sebab itu dalam Quran Allah banyak sebut tentang apa? Pendengaran, penglihatan hati. Pendengaran, penglihatan hati. Dan di sini Allah guna alam yarau. Tidakkah mereka melihat? Kerana Quraisy dulu, mereka ada di sekeliling atau di kawasan berdekatan kesan kebinasaan umat yang terdahulu. Begitu juga penduduk bandar ini ada di kawasan sekitar mereka kesan kebinasaan umat yang terdahulu. Mereka dulu boleh lihat dengan mata. Sebahagian kita berkemampuan untuk nak pergi lihat di depan betul-betul, dan kebanyakan kita boleh melihatnya daripada gambar-gambar yang dikongsikan. Maka Allah suruh pilihan. Allah suruh untuk lihat, untuk tambahkan lagi kepercayaan. Tetapi umat Islam kalau dia tak lihat pun dia sudah percaya dan melihat, dia umpama sudah mengetahui tentang perkara tersebut. Sebab itu kalau
kita berjalan di satu tempat kan. Kemudian orang tanya, tadi nampak tak ada kat depan tu ada apa? Dia kata tak nampak. Bila kita tak nampak, maka apa signifikannya kita jadi tak tahu. So bila kita nampak tentang sesuatu, maka kita akan tahu tentang sesuatu. Maka Allah nak suruh kita lihat, dan dalam masa yang sama Allah nak suruh kita ambil tahu tentang umat-umat yang terdahulu, sebab itu Allah bawakan kisah mereka dalam Al-Quran. Dan tak ada tujuan lain yang Allah inginkan daripada kisah-kisah umat terdahulu ini, melainkan Allah nak tunjuk betapa kecilnya kita di hadapan Allah SWT. Kalau kita rasa kita ni besar sangat, umat terdahulu Allah kata mereka lagi kuat, lagi ramai, lagi kaya, lagi pandai, lagi canggih. Tapi Allah kata semuanya fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Apa yang mereka ada itu tak dapat membantu mereka, menghalang mereka, menolong mereka pun apabila datangnya azab daripada Allah Azza wa Jalla. So umat terdahulu Allah bawakan sebab Allah nak suruh kita sedar bahawa engkau ni lagi kecil daripada diorang tu. So kalau diorang tu memang dah selesai dah, maka engkau lagilah, janganlah cari pasal. Kalau orang dulu tu kan, Allah jentik, kita ni apalah lagi kan, lagilah sekelumit je tak tahulah, ditiupnya pun dah habis hancur kita semua ni kan. Maka janganlah, Allah kata janganlah pergi cek pasal dengan aku. Jangan cek pasal dengan aku. Diorang pun kalah, apatah lagi engkau, sasahlah akan kalah. Jangan pernah sekali pun nak cuba. Oh, ni kita kena sindir lah ni. Kita pada setiap yang Allah ceritakan tentang umat terdahulu, Allah suruh tengok, itu semua Allah nak sindir kita semua. Bahawa sudahlah tu, rasa engkau hebat, rasa engkau besar, rasa engkau pandai, rasa engkau kaya, rasa engkau baik, rasa engkau banyak, rasa macam-macam yang kita duk rasa tu. Allah kata sudahlah. Kau tengok satu saja umat terdahulu dah cukup. Pilihlah mana-mana umat dalam Al-Quran, satu sahaja. Dan itu sudah cukup untuk nak apa? Nak menunjukkan betapa kecilnya kita berbanding mereka dan betapa lagi kecilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Dah ada teknologi yang in a way advanced, sebab saya tak boleh nak bayangkan apa tools yang mereka gunakan to build such constructions. Betul. Tapi hari ni pun kan orang duk pening, arkitek duk pening. Macam mana dia orang boleh? Dia pakai jin. Pakai jin. Nabi Sulaiman pakai jin. Nabi Sulaiman kan, dia pakai jin. Lepas-lepas dia tu kita pun tak tahu macam mana dia orang buat pakai jin juga ke kan. Macam mana dia boleh buat macam tu punya bangunan. Dan saya personally pun memang sangat-sangat, ya, bila kita tengok tu sangat-sangat kagum. Dan tak tahulah, tak ada Nabi fikir lah kan. Tapi semuanya kena balik kepada Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun melainkan dihimpun ke tempat perbicaraan kami, semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Wa in kullu lamma jami'un, dan tidak ada satu makhluk pun melainkan mereka akan dihimpunkan ladaina di sisi kami. Maka orang-orang yang telah dahulu pergi, yang telah hebat, kita akan menyusuli mereka dan kita semua nanti akan dihimpunkan bersama-sama. Tujuannya apa? Hanya satu sahaja tujuannya. Dan Allah sebutkan pada surah yang ke-11 ayat ke-111. Surah 11 ayat 111. Pada muka surat 2, 3, 4 surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-111. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya
kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia terhadap apa yang mereka kerjakan, Maha Teliti. Dan sungguh tiap-tiap seorang yang nanti yang akan datang di sisi Allah, dihimpunkan di sisi Allah Azza wa Jalla, tujuannya untuk apa? Untuk disempurnakan balasan amalan mereka. Maka setiap orang yang nanti yang wa in kullu lamma jami'un ladaina mukhtarun, dan setiap orang nanti akan dihimpunkan di sisi kami, mereka semua akan hadir, tak ada siapa yang boleh minta excuse, tak ada siapa yang boleh absent, tak ada. Semua akan hadir dan tujuannya hanya satu, untuk disempurnakan balasan amal mereka ketika di dunia. Allah sebutkan perkara ini secara umum di sini dan juga pada surah Yasin. Allah sebutkan semua itu akan dihimpunkan di tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir. Tunjukkan kepada kita tak ada orang yang boleh escape. Dan yang kedua, betapa ramainya nanti yang akan melihat apa yang telah kita lakukan ketika di dunia. Maka ia bermula dengan apa? Ya hasratan 'alal ibad, penyesalan atas setiap hamba-hamba yang tertentu yang amal mereka itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Dan kita semua tahu, kita semua kenal diri kita masing-masing bagaimana di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika mana kita bersendirian. Maka bagaimanapun kita, Allah nak suruh kita buat apa, kalau dalam diri kita ini kadang-kala kan ada perasaan yang tak berapa bagus, Allah ajar kita nak buat macam mana untuk nak meruntuhkan ego, sombong, rasa diri itu bagus, rasa diri itu lebih daripada orang lain, adalah dengan cara melihat kepada umat-umat yang terdahulu. Sama ada umat yang Allah telah binasakan ataupun umat yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat. Kerana ada orang yang dia ini rasa dia ini kuat, dia ini kaya, maka Allah kata orang dulu yang lagi kuat, lagi kaya Allah musnahkan. Dan ada orang yang dirasa aku ni lebih baik, lagi banyak buat amal, lagi banyak solat, lagi banyak bacaan Quran, lagi banyak infak, lagi banyak perkara-perkara sunat yang dilakukan. Maka Allah suruh tengok juga umat-umat yang terdahulu yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat, seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka bagaimana mereka dengan ibadah dan bandingkan bagaimana kita dengan ibadah, bagaimana pengorbanan mereka kepada agama dan bagaimana pengorbanan kita terhadap agama. Maka dengan melihat kepada al-qurun, umat-umat yang terdahulu, mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan kita akan yarji'un, kembali kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kita dikembalikan secara fizikal. Mudah-mudahan kita kembali dengan bertaubat kepada Allah, kembali taat sebelum nanti fizikal kita dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana nanti apabila itu yang telah terjadi, hanya satu saja perkara yang kita kena hadap, iaitulah kita akan dihimpunkan setiap daripada kita untuk dibicarakan ataupun disempurnakan untuk menerima balasan apa yang telah kita lakukan ketika mana berada di atas dunia. Wallahu ta'ala alam. Saya minta untuk habis awal sikit pada malam ini. Saya sebenarnya kurang sikit sihat. Mula rasa apa? Demam. Dia berbalik-balik lah. Demam ni kan Wallahu alam, tiba-tiba je datang demam. Dia sebenarnya datang pada anak saya lah. Anak saya demam, sebenarnya akan dapat kat saya. Sebab kalau anak demam, sebenarnya saya yang menjaganya lah. Sebab kadang siang maknya dah jaga, so malam saya lah yang jaga, so selalunya memang akan terkena lah sikit sebenarnya. So ini daripada petang tadi dah start rasa nak demam dah lah ni. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dan juga kesalahan. Saya mohon untuk berhenti setakat ayat yang ke-32 ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma